Selamat pagi, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan sudah pastilah hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang saya kira cukup penting dan relevan sebenarnya dengan situasi semasa, dan kita akan sembang-sembang berkaitan dengan topik ini bersama dengan seorang tetamu yang cukup istimewa sebenarnya yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Dan topik yang menjadi pilihan kita di Ruang Bicara ini ialah SHMMP ataupun Skim Harga Maksimum Musim Perayaan 2023, tangani kenaikan, ringankan beban. Ini merupakan satu topik yang macam saya katakan cukup relevan sebenarnya, terutamanya kita tahu bahawa beberapa hari lagi kita akan menyambut ataupun sambutan Tahun Baru Cina, dan sudah pastilah ini satu tugas berat juga sebenarnya kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan kos sara hidup dalam usaha untuk menjaga ataupun menjamin bahawa kenaikan harga barang tidak akan berlaku secara berleluasa, dan ianya juga akan tentunya memberikan sedikit keringanan dan juga meringankan beban yang ditanggung oleh pengguna khususnya. Baiklah, tetamu yang sudah pun berada bersama dengan saya, kita ingin mengucapkan selamat datang semula walaupun dah lama agaknya tidak bersama kita di Ruang Bicara ini. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada Puan Mazlina Ahmad yang merupakan Ketua Unit Harga di Seksyen Harga dan Anti Pencatutan bahagian Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Jadi Puan, apa khabar? Alhamdulillah, terima kasih. Sihat ya? Sihat, Alhamdulillah. Sebelum kita bercakap tentang isu ini sebenarnya Puan, saya ingin juga mengambil peluang ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi tahniah, kerana saya dimaklumkan bahawa Puan adalah Sri Kandi Penguatkuasa KPDN. Wow. Terima kasih Tuan. Jadi mungkin boleh cerita sedikit ialah tentang latar belakang Puan sendiri. Berapa lama dah bersama dengan KPDN dan tugas apa yang dipertanggungjawabkan kepada Puan Mazlina? Baik, terima kasih. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada pihak bernama sudi menjemput saya pada hari ini untuk berkongsi mengenai skim lah yang telah kita laksanakan. Pertama sekali saya kenalkan diri saya dahulu. Saya Mazlina Ahmad. Sekarang bekerja di Ibu Pejabat KPDN dan saya telah bertugas hampir 17 tahun di KPDN dan tugas utama saya adalah di Seksyen Kawal Harga dan Anti Pencatutan dan untuk melihat harga-harga yang ada di pasaran dari segi isu, dari segi aduan-aduan berkaitan harga, dari segi paper-papernya yang diadu ataupun barang-barang, dan sekarang ni fokus saya adalah kepada pelaksanaan skim harga maksimum musim perayaan lah. Itu Datuk. Okey. Bila sedikit lagi saja, bila dipilih sebagai Sri Kandi Penguatkuasa KPDN tu, pemilihan tu dibuat bagaimana Puan? Saya rasa tak adalah orang kata Sri Kandi sebab kita ada lagi pejabat-pejabat awam perempuan di KPDN di bahagian penguatkuasa yang rasanya lebih orang kata lebih Sri Kandinya lah daripada saya. Saya antara pegawai yang orang kata ketua-ketua unit yang perempuan lah di bahagian penguatkuasa, dan saya rasa terima kasihlah atas penghargaan tu sebenarnya. Tapi sebenarnya ada lagi pegawai-pegawai lain lah yang lebih senior daripada saya, yang lebih orang kata dihormatilah di bahagian penguatkuasa, Datuk. Okey, menarik. Baik. Sebelum saya lupa kepada anda yang juga sedang mengikuti program ini, anda juga sebenarnya kami beri ruang dan juga peluang untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat ataupun bertanya apa saja berkaitan dengan topik yang akan kita sembang-sembang ini. Jadi seperti biasalah, dua talian kami sediakan kepada anda di 0326979767 dan juga 0326979768. Baik. Mungkin sebagai permulaan kita juga nak tahu sebenarnya falsafah sebenar bila kita sebut tentang skim harga maksimum musim perayaan ataupun SHMMP. Kenapa ianya perlu dilaksanakan, Puan? Okey, pertama sekali skim harga maksimum musim perayaan ni merupakan satu skim ataupun mekanisme yang dibuat oleh pihak kerajaan melalui Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Tujuan skim ni adalah untuk mengawal harga barang-barang yang tertentu pada musim perayaan sahaja, Datuk. Maknanya sebelum ni katakanlah pengguna membeli barang-barang ni pada bukan di musim perayaan dengan harga yang agak tinggi, tetapi specialnya skim ni kita buat memang untuk orang kata
pengguna mendapatkan harga yang lebih rendah lah daripada biasa semasa pelaksanaan skim ini sahajalah. Dan barang-barang itu memang barang-barang yang terpilih lah. Dia tak semua barang yang termasuk dalam skim ni, barang-barang tertentu yang kita buat pemilihan. Dan untuk makluman semua, skim ni telah dilaksanakan hampir 20 tahun yang lebih. Kita mula pada tahun 2000 Datuk. Skim ni. So ini adalah satu usaha kerajaan lah nak membantu rakyat Malaysia ni menyambut perayaan pada semua perayaan yang ada di Malaysia dalam suasana yang orang kata harmoni dan berbelanja dengan agak mengeluarkan belanja yang agak murah lah berbanding pada luar musim perayaan. Saya suka bila Puan sebut bahawa skim ini sebenarnya sudah lama diperkenalkan. Jadi apakah Puan melihat bahawa dengan pengenalan skim seperti ini yang dapat membantu sebenarnya pengguna-pengguna untuk merayakan hari-hari perayaan yang disambut? Mungkin apakah Puan melihat bahawa ianya memberi impak ataupun kesan yang cukup menggembirakan orang ramai dan juga pengguna-pengguna yang disasarkan itu, Puan? Okey, saya rasa memang dia amat berkesan untuk pengguna-pengguna, terutamanya sebab pilihan-pilihan barang yang kita pilih pada pelaksanaan skim ni adalah barang-barang yang memang diguna ramai, menjadi pilihan pengguna pada musim perayaan tu, Datuk. Contoh saya boleh bagi macam katalah musim perayaan Tahun Baru Cina sekarang ni, kita ada buat kawalan ke atas ikan bawal putih. Contohlah pada luar musim perayaan harganya memang kita dapati agak tinggi. Betul. Tetapi bila kita laksana skim ni, kita kawal harganya, kita maksimumkan harganya, pengguna dapat membeli dengan harga yang agak murah lah sekarang dalam pelaksanaan skim Tahun Baru Cina kali ini. Lain barang yang saya boleh bagi contoh adalah pada musim perayaan Hari Raya Puasa. Contohnya kita ada buat kawalan juga kepada daging lembu tempatan. Di luar musim perayaan, daging tu biasanya dalam 60 ke RM65. Tetapi pada musim perayaan harganya memang kita kawal pada harga yang lebih rendah lah, Datuk. Misalnya dalam RM39 atau ke RM40 lah. Itu yang kita buat kawalan harga. Itu contoh-contoh yang saya boleh bagilah. Lain-lain selain daripada Hari Raya, selain daripada sambutan Tahun Baru Cina, apa lagi perayaan-perayaan yang di mana skim ini akan digunakan nanti? Untuk skim ni, Datuk, untuk makluman semualah, skim ni ada 6 musim perayaan yang kita laksanakan. Yang macam Datuk sebut tadi, Tahun Baru Cina, and then kita ada Pesta Keamatan dan di wilayah Sabah, kita ada perayaan Hari Gawai di Sarawak. Kita ada Hari Raya Puasa di seluruh Malaysia lah. Dan kita ada perayaan Deepavali, akhir sekali adalah Christmas, Datuk. So 6 kali lah kita melaksanakan skim untuk Malaysia ni, untuk satu tahun lah, Datuk. Okey, kaedah yang digunakan dalam pemilihan barang-barang yang dikawal harganya ni, apakah contoh barangkali lah 8 jenis barangan semasa Tahun Baru Cina ni, selain daripada tadi Puan sebut tentang ikan bawal putih, selain daripada itu apa lagi barangan kawalan sempena dengan sambutan Tahun Baru Cina kali ini? Tadi ada Datuk cakap banyak kaedah kan, penentuan macam mana kita buat pelaksanaan skim ni. Untuk makluman semua, kita membuat pelaksanaan skim ni setelah kita buat perbincangan dengan agensi-agensi yang mengawal pembekalan barang-barang tersebut. Saya bagi contoh, sebenarnya sebelum kita laksanakan sesuatu skim tu, kita ada buat mesyuarat perbincangan dengan pihak agensi berkaitan seperti Pharma, JPV, Jabatan Perikanan. Kita dapatkan dari segi pembekalan, barang tu adakah bekalannya stabil ataupun macam mana untuk musim-musim perayaan tu. Selain pada itu, kita juga ada panggil pihak industri seperti pembekal, pemborong, untuk kita tengok keberadaan bekalan tu. Adakah dia stabil, adakah ada isu, dan kalau kata barang-barang tu ada isu pada certain musim perayaan yang akan datang, kita takkan buat kawalan lah ke atas barang tu. Sebab kita tak nak, kita kawal harga tapi bekalannya tak ada, tak mencukupi. So dia akan jadi isu balik kepada pengguna lah. Selain pada tu, Datuk, kita juga ada barang-barang ni kita kategorikannya. Kita tak ambil semua barang lah. Maknanya contoh kita ada ayam, telur ayam, barang basah, barang-barang hasil laut dan juga barangan kering. So kita kumpulkan semua jenis barangan tu, kita jadikan dia barang-barang yang terpilih lah untuk kita masukkan dalam skim, Datuk. Selain pada tu, kita tengok jugalah keperluan barangan tu. Maknanya kalau tak perlu, tak kita buat kawalan harga pada barang tu. So macam saya kata tadilah, barang yang diperlukan pada musim perayaan tu kita buat kawalan harga. Contoh yang tadi
berkaitan dengan perayaan-perayaan tu, macam Hari Raya Puasa tadi daging lembu tempatan. Kalau di Sabah Sarawak kita buat kepak ayam untuk perayaan yang maknanya barang tu diguna pakai secara banyak pada musim perayaan tersebut. And then satu lagi contoh saya boleh katakan adalah daging kambing. Daging kambing pada musim Deepavali, perayaan Deepavali. Kita buat kawalan harga untuk daging kambing tersebut, Datuk. Dan lagi satu faktor yang kita buat penentuan harga ni adalah kita tengok dari segi kos-kos yang terlibat jugalah. Contoh macam perayaan di Semenanjung, di wilayah Sabah, wilayah Sarawak, wilayah Labuan, harganya tak akan bersama lah. Dia akan berbeza sebab faktor kos dan orang kata yang kos persekitaran yang terlibat tu, macam pengangkutan. So kita kita ambil kira semua perkara tersebut, Datuk. Dan untuk specialnya pada Tahun Baru Cina kali ni, pada 2023 ni, kita ada 8 barang yang kita akan buat kawalan harga. Which is barang tu macam saya sebut tadi lah, ikan bawal putih. Tapi dia ada spek dia, Datuk. Maknanya bawal putih tak semua bawal tu kita kawal harganya. Dia antara berat 200 gram hingga 400 gram seekor. Itu spek yang kita kawal lah, Datuk. And then untuk udang putih, udang putih ni udang putih laut. Kalau yang bela kita tak ada kawalan lah. Dan berat antara 41 ekor hingga 60 ekor sekilo. Dan kita ada bawang putih Cina, and then ubi kentang import dari China, kobis bulat import Indonesia dan China, tapi tak termasuk yang Beijing, Datuk. And then kita ada babi hidup, kawalan hanya peringkat ladang saja. Dan babi bahagian perut, dan daging babi bahagian daging dan lemak. Maknanya yang 3 barang tadi tu yang di bawah tu, babi hidup, daging babi, perut, daging babi, daging dan lemak ni, orang kata permintaannya tinggi oleh kaum Cina lah yang nak menyambut perayaan Tahun Baru Cina kali ni. Tapi dari segi jaminan bahawa barang-barang yang yang puan sebut tadi itu, dari segi supply-nya, dari segi keberadaannya itu, adakah ianya mencukupi sebenarnya? Apakah itu jaminan yang boleh diberikan oleh kementerian sendiri? Untuk makluman dari segi kejaminan keberadaan bekalan, macam saya sebut tadi, Datuk. Kita memang membuat penentuan harga ni setelah berbincang dengan pihak MAF, itu kementerian di bawah kementerian MAF ni yang jaga bekalan lah, maksud saya dari segi dari bekalan babi tadi. Maknanya kita sebelum buat kawalan harga tu kita dah tanya, sebelum ni bekalan ni cukup tak pada musim-musim perayaan ni. So bila dah dapat confirmation, disahkan cukup, baru kita buat kawalan harga. So far kalau saya kata cukup pada masa sekarang ni, sebab kita dah bermesyuarat pada lepas ni, sesi yang lepas, dikatakan cukup lah. Kecuali tiba-tiba ada isu yang mendatang tiba-tiba, so kita kena tengok baiklah isu tu. Tapi so far setakat ni barang-barang yang dikawal ni katanya mencukupi lah di pasaran, Datuk. Okey. Dari segi kawalan pula macam mana, Puan? Tindakan-tindakan yang menjamin bahawa apa yang ditetapkan oleh kementerian itu dari segi harga itu dipatuhi dan sebagainya. Bagaimana pemeriksaan dan penguatkuasaan yang akan dilakukan nanti, Puan? Okey, untuk maklumat Datuk dan semua yang sedang bersiaran langsung ni, kami di KPDN memang sentiasa membuat pemantauan, dan sebelum sesuatu pelaksanaan skim tu dilaksanakan pada 12 hari bulan tu, contohnya lah semacam Tahun Baru Cina kali ni, pada 12 Januari 2023 YBM kami telah membuat pengumuman dan menghebahkan pelaksanaan skim ni, dan kami telah menempatkan pegawai-pegawai penguatkuasa di seluruh tempat kawasan strategik, contohnya seperti pasar raya, pasar-pasar awam, dan tempat-tempat yang dikatakan pengguna akan membelilah keperluan-keperluan ni. So maknanya dari segi pemantauan, pemeriksaan memang sentiasa dipertingkatkan lah, Datuk, untuk kami bersedia untuk pelaksanaan skim kali ni. Dan selama ni pun memang setiap hari adalah pemeriksaan dilakukan oleh pegawai-pegawai penguatkuasa KPDN lah. Okey, saya juga kita ikuti sekarang. Ini visual yang menunjukkan tentang pengumuman yang dibuat oleh Menteri tentang
SHMMP 2023 ini. Tetapi sesuatu yang penting dan menarik jugalah. Kita juga nak tahu sebenarnya bagaimana pengguna-pengguna sendiri ataupun orang ramai mungkin sempena dengan sambutan Tahun Baru Cina ini, tentulah mereka ingin mengetahui jugalah sinarai tadi pun Puan sebut. Tetapi selain daripada apa yang kita sebut ini, apa lagi yang dilakukan oleh pihak kementerian untuk memberitahu kepada masyarakat Cina bahawa bagaimana mereka nak mengetahui tentang sinarai harga barang-barang yang dikawal harganya ini. Okey, Datuk. Tuan-tuan dan puan-puan semua, pertama sekali macam saya umum tadilah, kami akan buat pengumuman dan pengumuman ni kami akan edarkan di laman web kementerian. Kami akan buat hebahan melalui banting, melalui pamphlet, risalah kepada peniaga-peniaga, kepada pengguna. Maknanya kami juga adalah kepada peniaga diberitahu, kepada pengguna pun dimaklumkan. Dan sekarang kita ada FB, Facebook. Kami edarkan juga, maklumkan juga di Facebook laman rasmi kementerian dan media-media cetak semualah kami buat edaran. Dan pengguna-pengguna juga boleh tahu mengenai skim ni melalui tanda harga pink plate, yang mana kalau kata pink plate tu dah dia ada di tempat peniaga tu, di pasar raya, di pasar, maknanya pelaksanaan skim tu telah bermula. So itu trademark lah untuk skim ni. Maknanya barang-barang yang kita kawal pada musim perayaan ni memang kena letak pin plate. So automatiknya pengguna memang orang kata yang mana dah 20 tahun lebih skim ni dilaksanakan, dan dia tahulah barang ni terlibat dengan skim harga musim perayaan ni. Dan lagi satu, kami selain pada buat edaran, kami juga maklumkanlah one to one, dan pengguna yang mana-mana yang rasa nak tahu boleh telefon kita orang. Kami ada buka laman web, buka juga WhatsApp, pusat aduan, dan juga yang paling senangnya hadir ke pejabat kami bertanya adakah skim ni telah dilaksanakan, barang ni dikawal atau tak. So saya rasa KPDN sentiasa membuka pintu bertanya, memberitahu kepada pengguna di luar. So kami pun banyak buat hebahan. Selain pada pelaksanaan melalui pengumuman oleh Menteri, kami punya pejabat-pejabat dan pejabat-pejabat negeri pun merancak membuat hebahan di negeri-negeri lah, di seluruh Malaysia, Datuk. Okey. Jangka masa tu berapa lama pula yang akan ditetapkan sebenarnya untuk pengawalan harga ini sebenarnya, Puan? Okey, dia kalau ikut untuk Tahun Baru Cina ni, Datuk, sebenarnya TBC ni kita buat 15 hari permulaannya. Okey, dia 7 hari pelaksanaan, sebelum pelaksanaan, 1 hari perayaan, 7 hari selepas hari perayaan, 15 hari. So dia akan dia telah bermula lah itu 15 Januari sehingga tamatnya nanti 29 Januari. Itu untuk perayaan kali ni, Tahun Baru Cina. Tetapi kalau musim-musim perayaan yang lepas, dia mengikut situasi perayaan tu lah. Selalunya hari raya puasa dia akan panjang lah, Datuk. Dia akan sama jugalah lebih kurang macam Tahun Baru Cina. Dia tak sama macam selalu justifikasi yang diguna pakai itu sebenarnya apa dalam menetapkan tempoh kawalan harga tu? Satu, kita tengok dari segi perayaan tu sendiri, Datuk. Contohnya 3 perayaan utamalah kita ambil kira. Satu, Tahun Baru Cina di Malaysia yang mana penduduknya ramai, dan yang paling utama sekali hari raya puasa lah. So itu perayaan utama, dan ketiga Deepavali. So of course tentunya lah perayaan-perayaan ni dia akan panjang tempohnya. Dan selalunya dia akan dalam 15 hari macam itulah tempoh tempoh pelaksanaannya. Tetapi berbeza pula dengan gawai keamatan, dia sebab hanya di Sabah dan Sarawak, Labuan saja yang menyambutnya, tempohnya dia akan pendek, Datuk. Selalunya dia dalam 7 hari lah. Cuma kita tak banyak yang menyambut Kristian ni, so tempoh masa dia pun kita pendekkan. 5 hari lah selalunya, Datuk. So pemilihan kita tu berdasarkan sesuatu faktor musim perayaan tu sendiri, Datuk. Okey, Puan. Kita akan berehat buat seketika, dan saya ingatkan lagi kepada anda yang mungkin ingin memberi pandangan, cadangan ataupun bertanya apa saja berkaitan dengan topik yang menjadi perbincangan kita hari ini. Jangan lupa kami menyediakan, saya ulangi lagi, 2 talian kepada anda sebenarnya, iaitu 0326979767 dan juga 0326979768. Kita jumpa lagi selepas kita berehat buat seketika. Baiklah,
kita kembali semula ke ruang bicara ini. Kita masih lagi bercakap tentang SHMMP ataupun skim harga maksimum musim perayaan 2023, tangani kenaikan, ringankan beban. Dan tentunya kita masih lagi bersama dengan tetamu istimewa iaitu Puan Mazlina Ahmad yang merupakan Ketua Unit Harga di Seksyen Harga dan Anti Pencatutan di bahagian penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Baik, Puan, ini pun penting jugalah. Kita tahu seperti apa yang Puan sebut sebenarnya. Skim harga maksimum musim perayaan tahun baru Cina ini untuk tahun 2023 ini sebenarnya telah pun bermula pada 15 hari bulan Januari. Setakat inilah daripada apa yang Puan lihat perkembangannya. Apakah pihak kementerian gembira dengan apa yang ataupun reaksi daripada masyarakat Cina sendiri sempena dengan sambutan tahun baru Cina dan juga dengan SHMMP 2023 ini, Puan? Okey, baik Datuk. Setakat 3 hari pelaksanaan skim ni kita buat, saya dapati hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pegawai-pegawai di bawah di lapangan, didapati peniaga rata-rata mematuhi skim ini dan kami berpuas hatilah dengan pelaksanaan skim kali ini. Walaupun 3 hari, untuk setakat 3 hari ni kita telah buat pemeriksaan sebanyak 2,531 pemeriksaan di seluruh Malaysia. Dan daripada pemeriksaan tu kita telah menghasilkan 5 kes sahaja. Maknanya sedikitlah jumlah kes yang dihasilkan dan kes tersebut di bawah tindakan tidak meletakkan tanda merah jambu tadilah, pink plate. Jumlah kompaun yang kita terima daripada 5 kes tu sebanyak 500 dan nilai sitaan sebanyak RM153 sahaja, Datuk. Dan saya mengharapkan senario ni berlarutan dengan baiklah. Peniaga-peniaga diharapkan mematuhilah pelaksanaan skim kali ini. Dan kita tengok suasana sekarang ni rata-rata peniaga memang mematuhi dan ikutlah apa yang kita gariskan dalam skim kali ni. Tadi ada Puan sebut tentang hukuman yang akan dikenakan ataupun tindakan yang akan dikenakan kepada mereka yang tidak mematuhi apa yang telah pun ditetapkan oleh pihak kementerian dalam bila kita sebut tentang SHMMP 2023 ini. Mungkin denda yang dikenakan itu ada juga yang berpandangan mungkin terlalu rendah dan sebagainya. Tak tahulah, mungkin pihak kementerian ada pandangan yang tersendiri sebenarnya. Okey, Datuk. Untuk kali ini kita dalam senario keadaan ekonomi yang tidak orang kata berapa baiklah sekarang ni. Betul. Pendekatan yang digunakan oleh pihak kementerian kita lebih kepada berhemahlah, Datuk. Tetapi jika orang kata masih berlaku ketidakpatuhan tu, tindakan akan diambil. Tetapi pendekatan pada kali ini kita lebih kepada menasihati dan rata-rata tengoknya peniaga mematuhilah tindakan yang kita buat tu. Dan yang diambil tindakan tu kepada yang betul-betul orang kata degil lah, tak ikut peraturan tu lah. So kali ini kementerian berharap kita mau kepada orang kata berhemahlah kepada peniaga, ikutlah orang kata peraturan yang kita tetapkan dan berniagalah dengan orang kata perniagaan yang lebih sambil mengambil untung tu untuk pengguna pun ambil kira jugalah. Kita tak adalah orang kata ambil keuntungan yang berlebihan. Hanya skim ni dilaksanakan pada musim tempoh-tempoh tertentu saja. So pendekatan kementerian memang kita mengharapkanlah peniaga mematuhi peraturan. Cuma macam saya cakap tadilah, kalau masih berdegil dan tindakan, selalunya kita akan mengkompaun lah peniaga-peniaga ni. Dan bila tindakan kompaun dikenakan, selalunya peniaga akan ikut dan dia akan turutlah harga-harga yang kita telah tetapkan tadi, Datuk. So pendekatan kali ni dengan situasi semasa, keadaan ekonomi yang tak menentu, dan peniaga pun kita memahami keadaan sekarang, kos sara hidup yang meningkat. So kita tak nak membebankan peniaga dan kita juga akan melindungi pengguna. So kementerian ni tengah-tengah, Datuk. That's why kita mengharapkanlah semua pihak bekerjasama membantu kementerian untuk orang kata melaksanakan skim ni dengan berjaya lah. Itu pendekatan yang kementerian ambil sekarang lah, Datuk. Saya juga tertarik hati sebenarnya, Puan, bila Puan sebut tentang kos sara hidup yang semakin meningkat.
Dan bila kita bercakap tentang situasi ekonomi yang tidak menentu, ianya bukan saja melanda negara kita, tetapi ianya berlaku secara global sebenarnya. Seluruh dunia sedang mengalami situasi yang sama. Jadi apakah pihak kementerian sebenarnya melihat isu kos sara hidup yang mungkin ketika ini dikatakan meningkat dengan begitu tinggi sekali, tetapi masih lagi berada pada tahap yang terkawal, dan apa sebenarnya yang perlu rakyat fahami bila kita bercakap tentang kos sara hidup, dan apa pula apa yang akan dilakukan oleh kementerian dalam menjamin bahawa rakyat juga mungkin akan menyedari bahawa kementerian sentiasa memberi perhatian kepada kedudukan kos sara hidup rakyat jelata ini sebenarnya, Puan. Okey, Datuk. Untuk isu kos sara hidup ni, ya macam Datuk cakap tadi, rata-rata saya rasa semua sekarang lah menghadapi keadaannya. Mana-mana pun pihak media ataupun kita bercakap dengan kos sara hidup sekarang. So, kementerian kami ni memang orang kata berkait rapat lah dengan isu sekarang ni. So, tetapi tindakan yang diambil oleh pihak kementerian sekarang yang saya difahamkan, kita bekerjasama dengan Kementerian Ekonomi dan menubuhkan kerjasama yang baik untuk menangani isu-isu yang tengah dibincangkan. Pihak dasar kementerian pun secara langsung telah orang kata merancang, berbincang untuk menangani isu-isu sekarang. Apa yang saya boleh ceritakan sekarang, pihak kementerian rancak melaksanakan program-program membantu rakyat di bawah sana dalam menangani kos sara hidup sekarang. Saya boleh bagi satu contoh, macam sekarang menteri kami telah melancarkan jualan rahmah yang baru-baru ini telah dimaklumkan kepada media, dan ini adalah salah satu usaha kementerian untuk membantu golongan B40, golongan-golongan yang susah lah di bawah sana menangani kos-kos sara hidup yang diorang hadapi. Dan selain pada itu, memang banyak bantuan oleh kerajaan, bukan kementerian kami sajalah. Kita tahu banyak lagi kementerian lain pun kerajaan sentiasa membantu rakyat, dan kita mengharap juga rakyat membantu jugalah kerajaan dengan orang kata berbelanjalah dengan beringat. Dan itu adalah orang kata individu punya tahap kawalan lah dari segi perbelanjaan. Kita kami dari pihak kementerian memang memberi banyak bantuan dan juga orang kata hebahan mengenai cara nak menangani kos sara hidup. Tetapi dari segi rakyat pun memang kena bantu jugalah untuk orang kata sama-sama mengatasi isu ni, Datuk. Dari segi kementerian, saya difahamkan, selain pada saya cakap tadi jualan rahmah, dari segi yang dah lama kementerian buat, iaitu kawalan subsidi, pemberian subsidi bersasar. Dan nak kata bersasar tu ialah nanti ni pula, tapi selama ni kementerian telah memberi subsidi melalui kerajaan lah. Contoh saya macam bagi salah satu contohnya dari segi subsidi LPG, harga yang kita dapat, rakyat dapat sekarang memang harga disubsidikan oleh kerajaan. Itu rakyat kena berterima kasih lah sebenarnya. Dan selain pada itu barang-barang lain yang diberi subsidi macam gula, tepung, minyak masak, itu adalah barang-barang keperluan asas yang kita cuba beri kepada rakyat untuk membantu menangani isu ni sekarang, Datuk. Macam isu minyak masak tu masih lagi menjadi isu yang yang agak kritikal ke, Puan? Kerana apakah ianya telah berjaya diselesaikan sebenarnya? Okey, untuk isu ni, Datuk, dari segi laporan harian kita terima, memang adalah tindakan-tindakan kes, tapi tak banyak. Cuma dari segi aduan agak berkurangan. Cuma untuk makluman yang mendengar sekarang lah secara langsung, minyak masak ni dia ada dua jenis lah. Satu yang dalam polybag, yang orang kata paket polybag tu, yang RM2.50 dia punya harga dia, dan harga tu adalah disubsidi oleh kerajaan. Dan itu sebenarnya kerajaan kami di kementerian memberikannya kepada isi rumah, khas untuk isi rumah, membantu rakyat-rakyat yang susah lah dari segi minyak masak tu. Dan satu lagi minyak masak dalam botol, dan itu pun kerajaan telah membuat kawalan harga. Dan kalau ikutnya, Datuk, harga minyak masak ni sebelum kita buat kawalan harga, mencecah 5 kilo tu hampir RM39. Sekarang harganya telah diturunkan. So dari segi nak kata selesai banyak isu tu, dia membantulah dari segi penurunan harga tu. Dan kita rata-rata nampak bekalan semakin pulih lah di pasaran. Maybe kalau ada isu setengah-setengah tempat lah, kita tak katalah 100%. Maybe bekalan sampai hari ni petang dah habis, itulah dijadinya dalam pasaran perniagaan tu. Cuma dari segi harga dan pembekalan minyak masak tu, kita nampak berbanding tahun lepas lah lebih baik dan ke arah yang lebih stabil lah dari segi pembekalan dan harga tu.
Okey, Puan, saya difahamkan kita ada pemanggil di talian sekarang ini. Ridwan dari Pulau Pinang sudah pun bersiap sedia di talian kami. Assalamualaikum, Tuan. Ya, Waalaikumsalam. Ya. Tuan Matawi dan ahli panel. Waalaikumsalam. Ya. Ni saya Ridwan ni ingin bertanya satu 2-3 soalan lah. Pertama, saya tekankan kalau musim perayaan ni kita hadkan belian. Contohnya barang-barang kawalan lah. Kalau kita tengok bila musim perayaan ni, pengguna-pengguna ni dia beli lebih pada 2. Contohnya gula, minyak masak. Saya tengok banyak dia orang beli lebih. Dia orang kan beli buat apa kan untuk kegunaan, dia orang sebab stok. Ni minta perhatian puan lah supaya pasal-pasal raya ni kan dia orang hadkan supaya ni dia orang takkan naik Kemudian kita tengok yang kedua ni melalui faktor ekonomi permintaan dan penawaran. Patutnya ni permintaan dan penawaran ni kita kaji supaya barang tidak naik Selalunya bila kita selalunya yang jadi harga naik ni sebab permintaan dan penawaran. Minta puan ulas dalam hal ni itu yang kedua. Yang ketiga tadi puan dah sebut barang-barang subsidi puan sebut kerajaan bagi subsidi untuk minyak masak, gula tapi kita tengok selalunya minyak barang-barang kawalan ni selalu yang barang-barang naik musim perayaan barang-barang subsidi dinaik. Boleh tak kementerian ni puan pun dah kerja 20 tahun, mungkin ada satu mekanisme untuk mengkaji supaya barang-barang ni tidak naik pada musim perayaan, terutama dari segi subsidi ni. Sekian, terima kasih. Wassalam. Baik, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Banyak persoalan yang perlu dijawab oleh tetamu kita. Jadi saya serahkanlah kepada Puan Mazlina untuk menjawab persoalan-persoalan yang dibangkitkan oleh Ridwan dari Pulau Pinang tadi. Silakan, Puan. Okey, terima kasih sekali kepada pemanggil tadi Datuk. So, untuk soalan pertama, saya maklumkan kita memang ada mengeluarkan arahan ataupun memberitahu kepada pasaraya-pasaraya untuk menghadkan pembelian penjualan minyak masak lah. Yang paket tu, Datuk. Sebab kita kata tadi untuk kegunaan isi rumah. So kita ada buat kita bagi arahan untuk hadkan jualan. Satu isi rumah tu kita benarkan satu kali pembelian tu pada 3 paket saja. Ada pasaraya yang buat 2 paket saja. Tetapi barang ni dia tak banyak, so permintaan betul lah tinggi. So bila letak je dia rak, dia akan cepat habis. That's why peniaga ni, pasaraya-pasaraya memang kalau ikut ni memang patuh lah. Memang ada, kalau Datuk ataupun pemanggil tadi Tuan Rizwan pergi ke pasaraya, dia akan letak di kaunter depan tu had pembelian. Tapi itu di pasaraya, Puan ini pun saya nak bangkitkan juga satu persoalan ekoran daripada apa yang disebut oleh Ridwan lah. Tentang menghadkan penjualan itu, terutamanya minyak masak. Mereka yang mengendalikan kedai-kedai makan, restoran dan sebagainya, saya pernah lihat bahawa mereka beli bukan 2-3 paket tetapi 1 kotak, 2 kotak. Jadi macam mana nak mengawalkan situasi ini sebenarnya? Okey, kalau balik kepada itulah saya kata tadi, etika perniagaan lah sebenarnya. Dia kena macam saya fokus tadi, saya cakap minyak masak ni untuk kegunaan isi rumah. Sebab kita punya subsidi pun 60,000 metrik tan sebulan. Kalau ikut anggaran tu memang mencukupi kalau digunakan oleh isi rumah. Tetapi ialah kita tak ada satu kajian yang kukuh nak mengatakan minyak masak ni diguna pakai oleh industri macam Datuk sebut tadi, restoran, kedai makan. So di sinilah saya menyeru kepada mana-mana pembeli yang owner, pemilik restoran, kedai makan, memang kita faham dan kita haraplah tuan-tuan peniaga-peniaga ni menggunakan minyak masak yang bukan undang subsidi lah. Maknanya belilah laluan kepada isi rumah dulu yang memerlukan. Maknanya golongan-golongan B40 yang memerlukan bekalan minyak masak tu. Yang lain saya balik pada soalan tadi tu, kita hanya buat untuk minyak masak dan barang-barang subsidi yang lain kita tak ada lagi lah. Tetapi sebab memang kita nampak isunya minyak masak lah yang ketara sekarang. Barang-barang macam gula, yang lain tu kita masih open dari segi pembelian dia lah. Kita tak ada buat had kan. Sebab kita ada Akta Kawalan Bekalan yang mana kalau kata peniaga-peniaga ni membuat
had sendiri, maknanya dia satu, kita boleh kata menyorok barang tu, dia memang ada kesalahan. So kita kalau dapat aduan, kalau macam pemanggil tadi ada je terjadi di kawasan beliau, boleh buat aduan kepada kami dan kami akan buat tindakan siasatan segeralah. Memang menjadi kesalahan bila dia barang kawalan ni tidak dijual kepada pengguna. Contoh sengaja menyorok atau menyembunyikan barang tu untuk buat stok katanya lah kan. Ini pada peniaga, Datuk. So memang satu kesalahan kepada peniaga tadi. So boleh buat aduan, kita akan ambil tindakan siasatan. Okey, untuk soalan nombor 2 Cik Rizwan tadi, apa permintaan dan penawaran. So memang saya bersetuju dengan teori tu, penawaran dan permintaan. Bila orang kata permintaan tu banyak, so memang penawaran akan inilah teori ekonomi tu memang betul. Saya setuju 100%. So permintaan, penawaran, bila ada barang dan permintaan, penawaran tu berlakulah. So sekarang ni kami buat pelaksanaan skim ni, kita tengok teori tu juga. Bila macam saya sebut awal tadi, bila ada permintaan, barulah penawaran tu berlaku dengan rancaknya. Barang-barang, bila ada barang, baru kita bincang dengan kementerian tadi untuk tengok dari segi keberadaan bekalan. Itu adalah teori permintaan dan penawaran. Saya memang bersetuju, teori tu memang kita guna pakailah untuk penentuan skim ni, Datuk. Okey, nombor 3 tadi, Datuk. Barang-barang subsidi naik pada musim perayaan. Dia minta kaji semula kan? Tengok balik isu-isu ni. So kalau saya nak kata kaji semula ni, barang-barang subsidi naik ni, untuk makluman tadi pemanggil, barang-barang subsidi ni saya rasa pada bukan musim perayaan pun memang permintaannya tinggi, dan bekalannya memang sentiasa cepat habislah di pasaran. So memang kami di kementerian mengharapkanlah peniaga-peniaga orang kata dari segi barang-barang kawalan ni menentukanlah pengeluaran stok masing-masing, dan permintaan pada musim perayaan cukup tinggi, Datuk. So teori tadi berkaitan dengan yang soalan nombor 3 ni. So bila ada permintaan tinggi, penawaran akan berlaku dengan cepat. Dan kita sebenarnya kita tak dapat nak mengawas semua. Betul. Tetapi barang keperluan yang mana dilesenkan, macam gula, tepung, minyak masak, ada lesen dengan kita, dia orang kena keluarkan untuk jualan. Maknanya tak boleh disimpan, disorok, perlu dikeluarkan untuk jualan kepada pengguna. Maknanya contohnya saya nak pergi ke pasaraya nak membeli. Barang ada tapi enggan menjual. Itu tak boleh, Datuk, tak dibenarkan. So dari segi kata nak buat kajian, saya menerimalah pandangan daripada Cik Rizwan tadi, dan saya akan tengok balik. Kita tak boleh nak inilah, sebab ini dasar kementerian, kita akan tengok balik lah. Okey. Baik, Puan, kita berehat buat kali terakhir dan kembali nanti. Tak banyak lagi masa yang tinggal, tapi mungkin akan ada lagi, saya percaya, persoalan-persoalan yang sempat saya kongsikan bersama dengan tetamu kita yang berada di studio hari ini. Dan sudah pastilah banyak lagi perkara yang sempat insya-Allah kita bangkitkan bersama dengan beliau. Kita rehat buat kali terakhir. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kalau anda masih lagi menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini. Dan kita masih lagi bercakap tentang SHMMP ataupun skim harga maksimum musim perayaan, tangani kenaikan, ringankan beban. Baik, saya juga teringat apa yang Puan sebut tadilah, Puan sentuh sepintas lalu tentang jualan rahmah. Mungkin ramai jugalah, saya pun tak tahu juga sebenarnya apa yang barangan-barangan yang dijual di jualan rahmah ini sebenarnya, Puan. Okeylah, saya sentuh sedikit je lah mengenai jualan rahmah ni. Dan dia adalah satu inisiatif yang dilakukan oleh kementerian, oleh kerajaan, yang melibatkan 3 cabang, iaitu Bakul Rahmah, Pakej Rahmah dan Kafe Rahmah. Kempen ni antaranya dia membabitkan penurunan harga barang, tuan-tuan dan puan-puan. Seperti contoh barang yang terlibat yang saya tahulah, tepung gandum, minyak masak, mi segera, kopi, susu tepung bayi, susu sejat, biskut, sabun, dan lampin pakai buang. So maknanya rata-rata barang-barang ni boleh dapat dibeli dengan harga yang murah lah di pasaran. Oh, ini yang kita lihat kempen penurunan harga. Ya, Datuk. Dilancarkan oleh Yang Berhormat Menteri, ya. Ya, Datuk. Okey.
Lain lagi okey. Ya, inisiatif ni Kementerian lancarkan dia adalah untuk mengurangkan kos sara hidup lah rakyat. Yang kita sasarkan sekarang ni golongan B40 dan juga yang miskin tegar lah. Dia ni hasil libat urus bersama KPDN dengan pihak industri runcit lah. So sekarang ni pihak kementerian sudah ataupun sedang membincangkan kerjasama dengan beberapa pasaraya besar, contohnya Econsave, Maidin, Ion dan juga 99 Speedmart, pasaraya-pasaraya terpilih. Dan KPDN akan memberikan permit jualan murah kepada pasaraya-pasaraya ni untuk melaksanakan jualan rahmah. Maknanya kita membenarkanlah pasar-pasar ni membuat jualan murah dengan harga yang lebih rendah lah untuk barang-barang yang saya sebutkan tadi. So maknanya penawaran ni pasaraya-pasaraya itu nanti akan membuat tawaran harga barang yang lebih rendah, antara 10 hingga 30% lebih rendah lah daripada harga pasaran sedia ada. Program ni kita jangkakanlah akan mengurangkan beban sara hidup rakyat dalam tempoh 6 bulan hingga dilaksanakan dalam tempoh 100 hari, Datuk. Itu sedikit lah yang boleh share lah. Okey, terima kasih Puan. Kak, saya dah teringat semula apa yang disebut oleh Ridwan dari Pulau Pinang tadi, dan kita juga bercakap tentang sambutan hari perayaan Tahun Baru Cina. Kita kembali semula kepada persoalan yang dibangkitkan oleh Ridwan. Memang ini pun berlaku bila setiap kali ada hari-hari perayaan. Kadang-kadang ialah masyarakat, orang ramai yang menyambut perayaan-perayaan tertentu ini, kadang-kadang mereka membeli barang-barang itu melebihi daripada apa yang mereka perlukan sebenarnya, dan inilah yang kadang-kadang menimbulkan masalah di mana barang-barang itu tiba-tiba kehabisan di pasaran dan sebagainya. Jadi mungkin Puan juga ada nasihat yang perlu dikongsikan bersama dengan penonton-penonton kita, terutamanya kepada rakan-rakan kita yang akan menyambut sambutan Tahun Baru Cina yang akan datang nanti. Baik, Datuk. Okey, untuk kali ini dalam pelaksanaan skim Tahun Baru Cina ni, kami di pihak kementerian menyarankanlah rakyat berbelanja dengan berhemah. Kita ada 4 fokus yang kita minta peranan pengguna bijak tu dilaksanakan, iaitu merancang perbelanjaan sebelum melakukan pembelian, dan seterusnya menyesuaikan kecenderungan jika terdapat pengganti barang tersebut. Kita catatkan peningkatan harga sebelum kita membeli, dan membuat perbandingan harga dahulu. Kita dekat kementerian ada price catcher, so pengguna-pengguna pembeli sebelum membeli boleh buat rujukan dekat price catcher yang kita memang ada apps tu, Datuk. Dan akhirnya kita minta jugalah rakyat ni membeli dalam kuantiti yang diperlukan saja. So maknanya betul kita nampak harga murah, kita nak membeli, tapi kita mintalah beli dalam keadaan yang hanya diperlukan saja. Sebab barang yang kita kawal sebenarnya barang cepat mudah rosak. Itu faktornya lah. Dan kepada pengguna, orang ramai, saya menyarankanlah gunakanlah hak anda sebagai pembeli, sebagai pengguna, bandingkan harga dahulu sebelum membeli. Sebab kita dapati sesuatu pasaraya tu tak sama harganya. Kita maknanya kena bekerja sedikit lah, bergerak, ataupun guna apps saja. Di kementerian kami ada apps tu, price catcher tadi, bandingkan, baru buat pembelian. Kan? Lepas tu pengguna-pengguna ni pada musim perayaan ni, tengoklah harga-harga yang dikawal ni, kita memang ada pimplate, Datuk. Saya bagi contoh, kalau macam kobis bulat import, kita hanya kawal yang daripada China dan Indonesia, tetapi tidak daripada Beijing. Dia kobis juga. So kalau dia tak letak pimplate, tak ada kawalan harga lah. So sebagai pengguna, alert lah dengan keadaan situasi sekarang ni. Pimplate tu, tanda harga merah jambu tu, memang kita minta lah pengguna-pengguna tengok dan teliti. Okay. Lepas tu lagi satu, pada musim perayaan ni juga kita dapati, kita minta jugalah pengguna tengok alat timbang lah. Dia memang relate harga dan timbangan. So bila ada tanda harga, bila ada penjualan, adalah timbangannya. So kalau ada timbangan yang dah rosak ataupun tarikh tamat dah telah lama tamat, buatlah aduan kepada kita ataupun buat teguran kepada peniaga tersebut. Kalau tak berani buat aduan, kita akan siasat aduan-aduan tu. So kami di KPDN HCP ni menyeru pihak-pihak
pengguna ni menjadi mata dan telinga kementerian untuk menjayakan pelaksanaan skim kali ni. Saya minta lah mana-mana yang ada di luar, jika didapati peniaga tu tak patuh pada skim ni, boleh buat laporan aduan kepada kami secara terus. Kami ada banyak saluran aduan, antaranya WhatsApp Datuk, di nombor 019 279 4317 ataupun 019 848 8000. Itu WhatsApp maknanya tuan-tuan dan puan-puan mudah, semua ada telefon, boleh buat aduan melalui WhatsApp. Kami ada juga portal e-aduan, iaitu di eaduan.kpdn.gov.my. Dan seterusnya kita ada pusat panggilan 1800 886 800, boleh buat panggilan. Dan kami ada email, boleh juga melalui email eaduan@kpdn.gov.my. Dan aplikasi telefon pintar iZadu boleh juga buat aduan di situ. Dan terakhir sekali kami ada pusat arahan penguatkuasa ataupun ECC, boleh buat aduan melalui 03-882-6245 ataupun 6088. So kami membuka semua pintu ruang untuk membuat aduan. Pengguna-pengguna di luar silalah buat aduan kepada kita orang. Tetapi saya sekali lagi menekankan kepada peniaga, berniagalah dengan penuh etika. Jadilah peniaga yang orang kata adil, yang berniaga dengan orang kata bertanggungjawab. Kepada pengguna, berbelanjalah dengan berhemah. Jadilah pengguna bijak, ikut keperluan. So sama-sama membantulah dalam circle ni, Datuk. Kita ada lebih kurang 3 minit lagi masa sebenarnya. Yalah, tadi pun Puan dah pun menyebut tentang harapan daripada kementerian sendiri. Tetapi sempena dengan sambutan Tahun Baru Cina ini, jadi barangkali Puan juga ada pesanan-pesanan yang ingin disampaikan kepada rakan-rakan kita yang akan menyambut sambutan Tahun Baru Cina ini, dan mereka juga sebenarnya perlu menjaga agar apa yang dihasratkan oleh pihak kementerian sendiri dapat dicapai, terutamanya melalui skim SHMMP 2023 ini. Silakan Puan. Okey, terima kasih Datuk. Untuk kali ini saya menyerulah kepada terutamanya peniaga-peniaga ataupun pembeli-pembeli yang berbangsa Cina yang nak menyambut perayaan kali ini. Sekali lagi saya tekankan, berniagalah dengan penuh etika dan pengguna pun berbelanjalah dengan berhemah. Saya mengucapkan tuan-tuan dan puan-puan semua selamat di mana juga pada musim perayaan ni, sebab permintaan barangan memang tinggi. Perniagaan memang akan berlaku dengan meriah, terutamanya nanti sebelum perayaan, kaum-kaum Tionghoa yang akan berbelanja besar. So saya amat-amat mengharapkan perbelanjaan tu digunakan dengan cara berhemah lah pada kali ini. Dan peniaga-peniaga mengikut ataupun peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam skim ni diikuti dengan orang kata lebih skim ni dapat berjalan dengan lancar, dipatuhi oleh peniaga-peniaga kita. So saya sarankan, saya mengharapkanlah sebenarnya Datuk, semua pihak bekerjasama dengan kita. Sambil kita belanja, kita juga tengok juga dari segi peniaga jugalah. So dua-dua pihak kena main peranan lah, Datuk. Bila Puan sebut tentang peranan, jaminan daripada Puan sendirilah bahawa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup sebenarnya akan sentiasa memberi perhatian dalam menjamin bahawa ialah rakyat kita berada dalam situasi yang bila kita bercakap tentang kos sara hidup itu sendiri, sentiasa berada dalam keadaan yang terkawal, dan pihak kementerian juga akan sentiasa melihat bahawa segala masalah yang mungkin akan dihadapi oleh rakyat jelata bila bercakap tentang harga barang dan sebagainya akan diambil tindakan segera oleh pihak kementerian. Itu mungkin kita ingin mendengar jaminan daripada Puan Mazlina mewakili Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Baik Datuk, untuk yang ni memang kami memang memberi jaminan mana-mana pihak di luar sana, peniaga, pengguna ada aduan, sila buat aduan kepada kami. Kami akan laksanakan siasatan dengan kadar segera. Sebab terutamanya barang-barang keperluan yang mana yang dekat dengan rakyat. Saya bagi contoh macam barang kawalan tadi. Jika dapat aduan, kami akan buat siasatan dalam tempoh 24 jam, 2 hari siasatan akan dilakukan. Kita memfokuskan aduan-aduan sekarang kepada yang dekat betul dengan rakyat. Memang tindakan kementerian memang drastik lah sekarang, sebab kita mendengar keluh kesah peniaga, pengguna di luar sana. Aduan memang satu keutamaan dah di kementerian kami. Sebab tu saya kata tadi, kami buka banyak pintu aduan kepada pengguna di sana. Buatlah aduan dan kami akan ambil tindakan segera. Itu jaminan yang saya boleh bagi setakat ni lah. Sebab kita ada 73 pejabat cawangan.
walaupun yang dah maklum tadi ni, macam portal, e-aduan, tuan-tuan dan puan-puan boleh buat aduan datang juga ke pejabat. Ya. Kita mengalukan, kita membuka pintu-pintu aduan ni kepada semua pihak. So jaminan saya, kata mewakili kementerian, betul, kami menerima segala aduan daripada tuan-tuan dan puan-puan dan tindakan tegas akan diambil oleh pihak jika kementerian. didapati bersalah lah, Datuk. Okay. Tapi pendekatan sekarang yang saya tekankan sekali lagi, kami lebih kepada membuat tindakan siasatan dan jika didapati bersalah, kita akan ambil tindakan tegas. Okey. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Puan Mazlina Ahmad kerana sudi bersama kita di ruang bicara ini, dan mungkin tidak terlalu awal tetapi juga tidak terlalu lewat juga sebenarnya. Kita tidak mahu perkara yang disebut ini akan menjadi sesuatu yang mungkin akan berpanjangan, dan kita mengharapkan bahawa ialah semua pihak akan mematuhi apa yang telah pun dilaksanakan oleh pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan kos sara hidup ini, dan inilah satu jaminan yang telah pun diberikan oleh pihak kementerian sendiri. Jadi kita ucapkan ialah mungkin tidak terlalu awal agaknya untuk mengucapkan selamat menyambut tahun baru Cina kepada rakan-rakan kita yang akan merayakannya nanti. Mungkin seringkas-ringkasnya ucapan daripada Puan juga kepada penonton-penonton yang akan menyambut sambutan tahun baru Cina nanti. Okey, baik Datuk. Okey, sebenarnya ni saya nak mengucapkan selamat menyambut tahun baru Cina kepada semua yang berbangsa Cina yang menyambut perayaan kali ini. Berbelanjalah dengan berhemah. Orang kata kongsilah kegembiraan ni dengan penuh berhemah dan menjaga keselamatanlah tuan-tuan dan puan-puan di mana kita beraya. Sebab saya rasa memang tahun baru Cina oleh kaum Tionghoa, kaum yang akan menyambut perayaan ni, tetapi Malaysia ni masyarakat ni majmuk dan akan semua kaum akan menyambutnya. Betul. So jalan raya akan sesak. Berhati-hatilah di jalan raya. So selamat menyambut perayaan tahun baru Cina 2023 kepada semua yang menyambutnya. Okey, terima kasih banyak-banyak, dan tentunya terima kasih kepada anda yang telah pun memberi perhatian kepada ruang bicara ini, dan seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi.